Dato' Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Sarawak, bersama-sama isteri Datin Dr. Sadiah binti Muhammad Ali. Majlis kita dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku dan Ibu Pertiwiku. Untuk itu, para hadirin mohon berdiri. Sidang hadirin dipersilakan duduk. Yang berbahagia Dato' Dr. Haji Azhar bin Haji Ahmad, Pengarah Pendidikan Sarawak, bersama-sama isteri yang berbahagia Datin Dr. Sadiah binti Muhammad Ali. Yang berusaha Puan Sharifah Hidawati binti Wan Ahmad, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Meradung. Yang berusaha Encik Lau Ngitung, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Sarike. Yang berusaha Encik Dali Anak Ren, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Julau. Ahli-ahli panel bicara ilmu, pegawai-pegawai kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan pejabat pendidikan daerah, wakil-wakil institusi, kesatuan dan persatuan guru,
tuan-tuan dan puan-puan warga Dewan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat penuh takzim, salam Malaysia Madani, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Selamat datang diucapkan ke Majlis Bicara Ilmu Peringkat Negeri Sarawak pada pagi yang berbahagia ini. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Pengarah serta semua tetamu ke majlis pada pagi ini. Untuk makluman semua, majlis ini merupakan sebahagian daripada pengisian Majlis Ilmu dan Penyampaian Anugerah Pendidikan Sarawak tahun 2023 yang berpusat di bahagian Sarike pada tahun ini. Yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Datin, tetamu-tetamu kehormat, rakan-rakan guru, sahabat-sahabat guru, insan yang paling hebat di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan dan puan-puan, bicara ilmu kita hari ini akan sedikit sebanyak mengupas 6 nilai teras kerangka besar madani: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan. Saya tidak berkeseorangan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita membawa figura-figura hebat bersama kita pada pagi yang mulia ini. Seorang mendapat pendidikan sarjana muda pendidikan dari Bachelor of Education daripada UKM, mendapat pendidikan sarjana pendidikan juga dari UKM, dan seterusnya melanjut pelajaran ke Doktor Falsafah juga daripada UKM. Beliau juga merupakan pengerusi Lembaga Amanah Kebajikan Islam SPAUH, orang SPAUH. Ahli Jawatankuasa Pendidikan Majlis Islam Sarawak, dan beliau juga merupakan seorang master trainer bagi TS25. Tanpa melengahkan masa, ingin saya menjemput untuk hadir di pentas figura kita, panel pertama, Dr. Abang Ismail bin Haji Juhi, Pengarah IBGK Rajang Bintangor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Siap, Doktor? Siap, insyaAllah. Alhamdulillah. Sebenarnya, Doktor, kita tidak berdua. Okey. Ada seorang lagi figura hebat yang kita jemput bersama-sama kita pada pagi ini. Ya. Ya? Izinkan untuk saya membaca biodata ringkas beliau. Silakan moderator. Mendapat pendidikan Bachelor of Science Pembangunan Sumber Manusia daripada UNIMAS. Melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana, dalam bidang pengurusan strategik dari University of Nottingham, UK. Diteruskan dengan peringkat ijazah kedoktoran dalam bidang kepimpinan dan gaya kognitif di University of Bradford, UK. Beliau juga terlibat aktif dalam bidang-bidang konsultan dan selalu dijemput untuk memberi perkongsian ilmu dalam badan-badan kerajaan dan juga swasta. Saya perkenalkan dan menjemput beliau ke atas pentas Profesor yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Abdul Halim Haji Busari, Pengarah Pusat Islam Tun Abang Salahuddin, Pitas Surimas, juga merangkap pensyarah kanan di Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia UNIMAS. Silakan, Prof.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah. Kedua-dua saya diapit oleh kedua-dua figura hebat. Rasa kerdil diri ini. Tapi tak mengapa. Tak mengapa. InsyaAllah semoga tempias ilmu-ilmu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini, Prof. Doktor, kita akan melayari beberapa segmen. Segmen kita yang pertama mungkin kita nak mengupas sedikit berkenaan dengan tema kita pada pagi ini, iaitu guru insani pemangkin generasi madani. Kita teruskan dengan segmen yang kedua, iaitu bercakap sedikit sebanyak berkenaan dengan isu dan cabaran. Bagaimana kita ini dalam dunia pendidikan seharusnya yang masa kini untuk kita selaras dengan harapan kerajaan kita, Perdana Menteri kita, itu mewujudkan generasi madani. Dan kita teruskan juga ke segmen yang seterusnya, iaitu kita berbicara berkenaan dengan idea dan pendekatan kita, iaitu menjurus kepada konteks pendidikan kita. Jadi tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memetik ucapan yang berhormat Menteri kita dalam ucapan pelancaran Hari Guru yang lepas, Prof. Doktor. Katanya, hari ini guru bukan saja dituntut sebagai seorang guru, bukan sekadar sebagai seorang pendidik semata-mata, namun mereka ini bertanggungjawab sepenuhnya, bukan saja setakat memberi tunjuk ajar, Prof. Bukan setakat memberi tunjuk ajar kepada anak murid, tapi juga diperlukan untuk memelihara martabat, kedudukan dan kemuliaan profesion guru itu sendiri. Jadi kalau boleh silakan saya jemput Dr. Abang Ismail dulu untuk merungkaikan sedikit sebanyak tentang tema kita, guru insani pemangkin generasi madani. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih moderator, rakan sejawat saya, ahli panel, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Umum diketahui bahawa tema Hari Guru pada tahun ini adalah Guru Insani Pemangkin Generasi Madani. Betapa hebatnya tema yang dipilih bersesuaian dengan senario yang berlaku dalam keadaan negara kita, iaitu menuntut ke arah masyarakat madani. Jadi pada pagi ini izinkan saya untuk mengupas sedikit apakah intipati yang terselit di dalam tema ini. Baik, guru insani. Perkataan I di hadapan guru insani yang bermakna manusia dan kemanusiaan itu merujuk kepada intelektual. Kita guru-guru dituntut untuk menerima seberapa banyak ilmu yang menurut kepakaran dan juga bidang kita sendiri. Intelektual ini bermaksud seseorang yang dikategorikan sebagai insan yang mempunyai kecerdikan pandai yang tinggi serta mampu menguasai bidangnya sendiri dan juga bidang-bidang lain. Untuk itu, bagaimana kita nak mewujudkan sesuatu intelektual itu? Senantiasa guru mengupdatekan atau mengemaskinikan ilmu dan kepakaran dia. Bagaimana kita nak menguasai bidang-bidang lain? Sebab itu kita kena ada networking dengan orang lain. Sebab itulah guru-guru ini jangan hanya berkawan dengan guru sahaja semata-mata. Kita kena berkawan dengan profesion-profesion yang lain. Carilah kawan di kalangan doktor, carilah kawan di kalangan kejuruteraan, carilah kawan dengan orang-orang arkitek dan juga profesor-profesor yang lain, supaya kita dapat menguasai bidang mereka walaupun tidak secara tuntas sekalipun. Sebab itulah perkataan networking ini, jalinan kolaborasi ataupun jalinan kolaboratif dengan agensi-agensi lain harus kita pertahankan. Dan untuk mewujudkan networking ini, kita kena ada, semalam ada dibincangkan dengan spiritual, kita kena ada spiritual, kerohanian dan nilai yang harus ada pada diri seseorang. Ini yang amat penting. Semua kita mempunyai agama. Agama menuntut kita agar kita mempunyai semangat kerohanian dan juga spiritual yang tinggi. Dan perkataan jangan lupa menjaga akhlak sebagai seorang guru. Ini amat dituntut kita supaya kita menjadi contoh dan teladan kepada anak-anak murid kita.
Dan perkataan N, nadi. Kalau kita tidak ada nadi, kita tak bernyawa. Begitulah betapa pentingnya guru insani ini. Dia menjadi ejen kepada perubahan masyarakat. Bukan sahaja ejen kepada anak-anak murid, malah ejen kepada masyarakat keseluruhannya. Dan perkataan I itu yang amat penting sekali, iaitu integriti. Kita kena jaga integriti, amanah, jujur, bertanggungjawab, dan juga menyemai semangat nilai-nilai yang murni yang ada. Inilah pada hemat saya insani itu. Guru insani mempunyai pelengkap kepada perkara-perkara yang dinyatakan di situ. Dan apabila kita dah menjadi guru insani, kita akan menjadi pemangkin kepada generasi Banani. Kemampanan seperti mana yang diutarakan oleh moderator tadi. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, daya cipta yang ada hubung kait dengan inovasi dan juga kreativiti pelajar-pelajar kita. Yang keempat adalah menghormati. Dan kesemua rangkuman ini, kalau kita lihat perkataan Madani, Ma itu merujuk maju. Maju. Dan juga perkataan M yang ada di situ adalah merujuk kepada pemikiran kita. Huruf Da yang ada kedua-duanya adalah kebendaan. Dan huruf NI yang ada di bawahnya adalah kerohanian. Jadi Madani ini merujuk kepada maju dalam bidang pemikiran, maju dalam bidang kebendaan, dan maju dalam bidang kerohanian. Itulah pelengkap kepada guru insani supaya kita menjadi penggerak kepada tema yang telah dipilih pada tahun ini, Guru Insani Masyarakat Madani. Jadi saya rasa itu kupasan sebagai warming up kita pada pagi ini, moderator. Okey, saya serahkan kembali. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih Dr. Abang Ismail. Kupasan yang ringkas namun padat dengan makna guru insani pemangkin generasi Madani. Keperluan untuk kita membentuk generasi kita yang akan datang. Profesor sebagai orang yang menerima kehadiran generasi-generasi yang telah kita didik di sekolah kita, dan akhirnya mereka akan melangkah ke institut pengajian tinggi. Bagaimana pandangan Prof pula dari segi sudut tema kita pada hari ini, dan kita kaitkan dengan apa yang berada di IBT. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih sahabat saya moderator. Sebenarnya tuan-tuan, saya dalam 3 orang ni, saya dapat mengesahkan bahawa saya lah yang paling muda. Terima kasih kepada kekanda-kekanda saya, kekanda moderator dan kekanda panel pertama yang telah memberikan kupasan. Izinkan saya duduk dahulu, nanti insyaAllah kalau dah panas sikit enjin baru saya berdiri. Jadi tuan-tuan, bila tadi diperkenalkan juga nama saya, so izinkan juga saya perkenalkan diri saya dahulu, sebab mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan baru pertama kali melihat saya. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Nama saya Abdul Halim Busari, tinggal di Kuching, bumi Kenyalang. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini sebelum saya meneruskan, tuan-tuan, kepada bapa-bapa guru sekalian, selamat Hari Bapa yang jatuhnya pada hari ini, dan alhamdulillah tahniah kepada bapa-bapa guru. Biasa disebut ibu guru kan, kalau ibu guru, bapak guru. Tetapi itulah kita mengharapkan, mudah-mudahan dengan semangat kebapaan yang ada pada diri dan semangat keibuan pada diri tuan-tuan, yang terus menerus akan terus mendidik anak bangsa pada masa-masa akan datang. Baik, mungkin saya kena berdiri jugalah, oleh kerana Dr. Abang tadi pun berdiri. Tapi kalau tuan-tuan melihat saya, ada pantun satu lagi. Kucing kurus mandi di papan kayunya jati, badanku kurus bukan tak makan, tapi kerana mengenangkan bertemu dengan tuan-tuan puan-puan pada pagi ini. Hebat berpantun rupanya Prof ini. Baik, terima kasih Dr. Supian atas kalau kita melihat dari segi tema kita, iaitu guru insani pemangkin generasi Madani. Alhamdulillah Dr. Abang sudah menyiapkan satu slide yang bagus. Sebab bila saya diminta mengumpasnya, tuan-tuan, sama macam buah. Kalau kita ada buah yang senang dikupas, ada buah yang agak susah dikupas. Saya tahu family Dr. Supian suka durian susah nak dikupas, tuan-tuan. Tapi itulah kita melihat bila dalam kita membicarakan tentang guru insani pemangkin generasi Madani,
kita kena melihat juga pada falsafah pendidikan. Sebab ada perkataan-perkataan tertentu yang mungkin kita boleh rujuk di sana. Antaranya kalau tuan-tuan, saya pasti tuan-tuan, puan-puan, para guru yang saya berada di hadapan ini lebih mahir dan lebih pakar daripada saya sebenarnya. Tetapi kita lihat kalau berbalik kepada falsafah pendidikan, ada term ataupun keyword yang kita mungkin boleh sebut, iaitu antaranya suatu usaha berterusan. Maknanya kena sentiasa berterusan. Kemudian untuk apa? Melahirkan siapa? Warga negara yang ada tanggungjawab, yang ada keupayaan, yang berketerampilan, semualah yang ada di dalam falsafah pendidikan. Kalau dalam kita melihat dalam keluarga, yang melahirkan itu biasanya ibu. Yang melahirkan tu namanya dipanggil ibu. Yang dilahirkan tu namanya anak. Tapi kalau kita dalam pendidikan, yang melahirkan itu namanya guru. Dan yang dilahirkan tu namanya anak murid. Betul kan? Betul. Ya, jadi kita melihat itu. Jadi pendidik, sebagai pendidik ini, kita kan guru. Jadi siapa guru? Sebab itu kalau minggu lepas saya ada mesyuarat dengan yang bagi Datuk Dr. Julaihi, pengarah Biro Pendidikan. Dia sebut kalau di Brunei, guru itu akronim untuk rakyat umum. Tetapi pada saya guru, tuan-tuan, kalau tuan-tuan mungkin pernah dengar, kalau kita ambil gugu dan ru. Kalau bahasa Jawa, gugu maksudnya yang sentiasa kata-katanya diikut. Dan ru maksudnya yang perbuatannya ditiru. Ya, maka itulah guru. Tapi guru maksudnya yang kata-katanya diikut, perbuatannya ditiru. Tetapi guru bukan sahaja kalau kita lihat dalam konsep saya masih ingat setahun yang lepas, Ustaz Sulaiman ada di sana dari Samarahan, ada rakan-rakan saya dari Samarahan dan Kuching, Ustaz Hussein pun ada juga. Yang saya ada bercakap dengan panitia pendidikan Islam. Saya itu guru bukan hanya menjadi guru, tapi guru mesti menjadi mudarris, iaitu orang yang mengajar dan menyampaikan ilmu. Selain daripada mudarris, dia mesti jadi muallim, orang yang mengajar, menyampaikan ilmu dan juga mengamalkan. Bukan begitu juga, tetapi dia juga menjadi murabbi, orang yang mengajar, orang yang mesti menyampaikan ilmu, mengamalkan, dan dalam masa yang sama memimpin dan juga mentadbir. Ya. Guru juga bukan sahaja sedemikian, tetapi kita lihat mesti jadi muaddib, mengajar, menyampai ilmu, mengamalkan, memimpin, memperbaiki, mentadbir dan juga mengajar adab, takdib. Tetapi kita lihat bahawa guru, bila kita sebut guru, dia juga perlu mursyid, dalam arti kata mengajar, menyampaikan ilmu, mengamalkan ilmunya, memperbaiki, memimpin, mentadbir, membaguskan akhlak dan menunjuk jalan kepada kebenaran. Maka itulah tugas guru sebenarnya luas. Kalau kita bincang guru itu banyak, tapi itu saya percaya tuan-tuan sudah sedia maklum dengan perkara itu. Tetapi kita melihat insani. Maksud insan, tuan-tuan, kita melihat insani itu memanusiakan manusia. Saya dalam bidang sumber manusia, ada mana Dr. Majelan tadi yang juga mengambil PhD dalam bidang sumber manusia. Sekarang kita ada, nanti kita akan bicarakan pada isu yang kita hadapi, memanusiakan manusia. Itu perkara yang mungkin kita nak, sebab kita nak bina siapa? Kita nak bina insan. Kita nak bina insan. Jadi sebelum kita membina insan, kita guru pendidik inilah kita yang kena menginsankan diri kita. Suatu kalau kata bagi yang muslim, tuan-tuan, kalau kita rujuk dalam Al-Quran, perkataan al-ins itu diulang dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Al-insan ada 65 kali. An-nas 240 kali. Maksudnya perkataan al-insan itu menggabungkan jiwa dan raga, body and basket, body and soul lah, raga bukan raga basket, jiwa dan raga. Maknanya kita nak mereka itu membina mereka insani untuk jadi manusia yang sebenar. So itu kalau dulu-dulu saya masih ingat, saya orang Jawa, tuan-tuan. Bila kita ada mak bapak kita ditanya, maka kita nak jadi apa? Mak bapak tu biasanya akan apa? Dia akan cakap dadi wong, jadi orang. Maksudnya jadi insan. Kita tak kisah pada pekerjaan apa pun, tetapi selama mana dia boleh jadi manusia. Maka itulah sebabnya, tuan-tuan. So itulah saya, oleh kerana Dr. Abang dah sebut yang bahagian madani tu, jadi saya punya masa sangat terhad. Saya gunakan yang guru insani. Maka peranan kita lah untuk berbalik kepada falsafah pendidikan tadi, melahirkan dengan usaha berterusan, dan kita melahirkan manusia, memanusiakan manusia. Jadi sebab itulah kita lihat, bagi tuan-tuan yang menjadi guru,
kita kena ada satu perasaan kita kena sentiasa dahagakan ilmu supaya kita ada usaha juga untuk lifelong learning. Sekarang ni doktor kita sebut lifelong learning. Maksudnya kita kena ada sentiasa usaha untuk ada keazaman untuk kita menambah, memperbanyakkan ilmu dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, kalau ada nak sambung belajar, kalau ada nak buat PhD, saya tak galakkan sangatlah tuan-tuan, sebab takut macam saya ada permanent hair damage. Jadi tak apalah, itu gurau je tu. Jadi kena ada semangat itu. Kena ada semangat itu, maka mudah-mudahan kita berusaha untuk tadilah menjadikan mereka insan-insan dan memanusiakan manusia. Terima kasih doktor. Terima kasih Prof atas ulasan tersebut. Apa yang saya boleh petik ialah sebelum kita hendak menginsani orang lain, sebelum kita ingin memanusiakan orang lain, seharusnya kita diri sendiri dulu perlu jadi seorang manusia dan perlu menginsankan diri kita sendiri. Betul. Jadi berbalik pada itu, doktor doktor di satu institusi yang melatih bakal guru. Dalam ucapan yang Muhammad Menteri baru-baru ini juga ada menyebut bahawa hasrat Kementerian Pendidikan kita hari ini bukan saja adalah untuk membentuk guru insani yang mempunyai personaliti seimbang. Tujuannya seimbang, prihatin serta mempunyai nilai-nilai murni. Untuk apa? Untuk menjadi sebagai satu yang boleh menyeliputi penyediaan generasi pelapis guru di IPG misalnya, yang berwibawa, dan pembangunan profesionalisme secara berterusan ini bagi para guru yang sudah sedia berada di dalam sektor pendidikan. Makanya benda ini dituntut seawal di IPG lagi misalnya. Kalau nak mengenal dunia guru ini, disitulah tempatnya. Jadi isu dan cabaran ni doktor, silakan. Baik, terima kasih moderator dan juga rakan ahli panel. Saya bersetuju dengan kenyataan moderator yang menyatakan bahawa tempat yang sesuai untuk melatih guru adalah biar dia tinggal dalam environment keguruan. Biar dia tinggal di dalam environment ataupun persekitaran guru. Tidaklah bermakna saya mengatakan universiti itu bukan tempat tak sesuai. Tidak. Tetapi kita di Malaysia ini banyak institut pengajian tinggi, banyak institut pendidikan guru yang ada untuk melatih guru. Tetapi antara cabaran-cabaran untuk ke arah masyarakat madani itu, seperti mana yang diungkapkan, yang pertama yang kita harus lalui adalah Yang Amat Perdana Menteri sendiri menyatakan bahawa antara isu dan cabaran pertama yang harus kita lalui bagi mencapai masyarakat madani adalah kekuatan ekonomi negara. Sebab itulah saya ada networking dengan rakan-rakan saya di 5 buah negara ini. Saya sempat bertanya kepada mereka lah, berapakah bajet untuk Kementerian Pendidikan di negara-negara mereka? Saya tanya kawan saya di Indonesia, 175 bilion ringgit diperuntukkan oleh Indonesia untuk Kementerian Pendidikan mereka. Kita tak akui sebab Indonesia antara negara yang paling ramai penduduk di rantau Asia Tenggara. Kalau tak silap saya melebihi 200 juta orang berbanding dengan kita. Saya sempat juga bertanya dengan rakan saya, sebab itu networking itu kena cantik. Apabila kita ada networking dengan rakan-rakan kita yang lain, mudah bagi kita untuk mendapat fakta. Saya bertanya dengan rakan kita di Thailand, sebanyak 48.5 bilion ringgit untuk Kementerian Pendidikan mereka. Penduduk Thailand melebihi 80 juta orang, tetapi mereka mempunyai peruntukan sebanyak itu. Dan saya sempat juga bertanya dengan kawan saya di Singapura, sebanyak 46.3 bilion dengan jumlah penduduk mereka 8 juta orang. Brunei, jumlah yang sedikit jumlah penduduk, tetapi peruntukan untuk kementerian mereka, kalau kita lihat di sini, pada hemat saya, semakin rendah peruntukan pendidikan itu menunjukkan sektor pendidikan dia telah mampu untuk menyumbang kepada pendapatan ekonomi negara mereka. Buat masa ini negara kita diperuntukkan sebanyak 52.6 bilion. Malaysia sekarang ini kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara maju yang lain, belum dapat lagi memberi sumbangan kepada pendidikan.
Kita nak supaya pendidikan itu menyumbang kepada pendapatan ekonomi, bukannya ekonomi penyumbang kepada pendidikan. Sebab itu kita lihat negara-negara di Estonia, Finland dan sebagainya, peruntukan mereka amat sedikit. Sebab kita nak menjadikan, itulah cabaran kita. Kalau kita dapat meminimiskan peruntukan ini dan pendidikan kita menjadi penyumbang kepada pendapatan ekonomi negara, alangkah baiknya. Jadi kita dapat melahirkan golongan cerdik pandai dalam bidang ekonomi, dan kita juga mampu melahirkan golongan yang cerdik pandai dalam bidang perniagaan dan sebagainya. Itu cabarannya pertama. Dalam konteks kita di IPG, kita juga menghadapi isu yang sama. Kita amat limited dalam sumbangan ekonomi. Kalau boleh IPG itu menyumbang kepada pendapatan kepada IPGM, universiti menjadi penyumbang kepada KPT dia, barulah kerajaan kita tidak mempunyai peruntuk yang tinggi untuk memajukan sektor pendidikan, kerana kita sudah ada inisiatif dan sebagainya. Yang kedua, cabaran yang kedua menurut beliau adalah kestabilan politik negara. Sekarang kita kerajaan perpaduan. Kestabilan politik negara ini penyumbang kepada ekonomi. Kalau negara itu stabil dari segi politiknya, dia akan membawa kepada kekuatan ekonomi, dan tidak ada menghadapi masalah untuk negara tersebut untuk melaksanakan program-program tersebut. Sebab itu kita kena lihat bagaimana kestabilan sebuah negara-negara yang lain. Mereka tidak ada memikirkan lagi tentang perpaduan, mereka tidak ada memikirkan lagi tentang pendidikan dan sebagainya. Yang mereka nak bangunkan adalah negara mereka, supaya negara mereka maju dalam bidang-bidang pendidikan, khususnya ekonomi dan juga politik. Ini harus kita pikirkan bersama. Dan yang ketiga, kelestarian pendidikan. Ini dalam konteks pendidikan kita, bagaimana kita nak melestarikan pendidikan ini. Sekarang kita ada program transformasi sekolah TS35 dan juga transformasi IPG dan juga kolej matrikulasi. Dengan adanya transformasi ini, dia akan menjadi penyumbang kepada menyelesaikan isu-isu yang berlaku. Jadi bagaimana guru boleh membantu di dalam mentransformkan ini, kita tunggu segmen yang ketiga nanti. Jadi saya rasa cukuplah perkongsian untuk segmen yang kedua saya pada pagi ini. Terima kasih Dato' Abang di atas perkongsian sebentar tadi, yang mana dilihat bahawa sekarang ini isu kita ataupun cabaran kita ialah bagaimana kita dalam sektor pendidikan ini mampu memberi balik, mampu menyumbang balik ke arah kestabilan ekonomi negara kita, politik kita, kemasyarakatan kita, yang mana seperti mana yang dituntut, yang seperti termaktub di dalam buku coretan buku Madani tersebut. Doktor? Dan kalau kita beri balik kepada IPT pula, Prof, konsep Madani ini, guru insani ini adalah seorang guru yang mampu untuk melatih, membawa, to instill the jati diri anak itu yang kukuh, berkeyakinan tinggi sewaktu mereka berada di zaman persekolahannya, sebelum ke IPT maksud saya. Dan tidak menolak, berlandaskan kepada prinsip-prinsip rukun negara kita, dan diselarikan dengan falsafah pendidikan kebangsaan seperti mana yang Prof sebut sebentar tadi. Nak mewujudkan seorang insan yang holistik dari segi pemikiran, adabnya, tata lakunya dan sebagainya. Jadi senario, apakah cabarannya, isu-isu atau cabaran di IPT sendiri apabila menerima anak-anak ini? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Supian selaku moderator dan sahabat saya Dr. Abang. Baik, tuan-tuan, puan-puan, kami di institusi pengajian tinggi ini menerima anak-anak dari sekolah, dan sebenarnya bila kita di universiti, tugas kita ialah selain daripada mengajar, kita juga untuk polish. Maknanya kita nak, mereka dah ada bakat, mereka dah ada kebolehan, mereka dah ada, cuma kita nak menggilap semula bakat yang mereka ada, potensi yang mereka ada dalam diri mereka itu. Cuma nanti yang menjadi isu di institusi pengajian tinggi adalah dia ada 3 perkara, Doktor. Satu, orang cerita tentang employability, keboleh kerjaan. Kedua, orang cerita tentang marketability, keboleh pasaran. Graduan kan, bila graduan dia akan cerita keboleh kerjaan, boleh kerja atau tidak.
boleh dipasarkan ataupun tidak. Tapi kalau kita lihat dua perkara ini, employability dan marketability, banyak geran kawan-kawan saya di universiti, hampir semua universiti awam terutamanya, mereka ada buat. Bahkan KPT pun bagi geran untuk buat kajian tentang pengesanan graduan mereka ini selepas bergraduat dalam tempoh 6 bulan, mereka dah bekerja ataupun belum, mereka tu sudah mendapat orang kata ditempatkan dalam pasaran ataupun tidak, ataupun sesuai dengan apa yang telah mereka ambil, kursus yang mereka ambil tu sesuai ataupun tidak. Banyak. Bila kita sebut tentang employability, contohnya kebolehkerjaan, itu kita hampir setiap universiti memang ada. Dia ada tracer, ya, macam kajian pengesanan. Bahkan yang menjadi responden dalam kajian-kajian tu biasanya mereka yang dah menjadi alumni, mereka yang juga menjadi majikan juga menjadi responden. So itu bila kita sebut employability, maksudnya whether they meet the minimum requirement for a specified kind of work, ataupun kita kata for a position of employment. Itu mereka employability kita kata. Tapi kalau kita lihat marketability, kebolehpasaran, bahkan ada kajian pada tahun 2021 kita lihat, kajian kebolehpasaran graduan tu dia meningkat 85.5% pada 2021. Bahkan tahun lepas pun 2022 saya rasa melebihi hampir 90% kebolehpasaran. Maknanya universiti awam, ini kita cerita tentang universiti awam lah. Dan apa kita katakan definisinya adalah, definisi itu marketability maksudnya fit to offer for sale in the market. Maksudnya dia boleh laku ataupun tidak di pasaran itu. Itu dua perkara ataupun isu utama, tetapi ada satu lagi isu yang sebenarnya kita perlu bincangkan bersama. Daripada didikan awal di sekolah sampailah ke universiti, yang mana kalau kita berbalik kepada falsafah pendidikan tadi, orang cerita tentang employability, kebolehkerjaan, orang cerita tentang marketability, kebolehpasaran, tapi berapa ramai daripada kita yang cerita tentang kebolehjadian ataupun kemenjadian. Kemenjadian. Kajian memang ada tapi tak banyak, tidak sebanyak kebolehpasaran dan tidak sebanyak kebolehkerjaan. So itu bila kita berbalik, kita kata melahirkan, istilah melahirkan tadi tu, yang mana kita nak mereka secara holistik kan, ada potensi diri yang sepenuhnya, yang mereka tu ada pengetahuan, ada kemahiran dan sebagainya. So itu kalau di KPT kita ada kursus yang dipanggil sebagai kursus umum, kursus soft skill, kemahiran insaniah. Kalau dulu mula-mula ada 7, kemudian diperkenalkan jadi 9, yang termasuklah keterampilan dia, kemahiran komunikasi dia, kepimpinan dia, keusahawanan dan sebagainya. So semua itu kita gilap. Sebenarnya kami di universiti ni, kerja kami gilap sahaja. Kita bukan mengenal pasti bakat mereka dah ada. Kemahiran tu sebenarnya mereka dah ada. Tapi inilah antara isu dan cabaran kami di universiti adalah untuk menggilap. Cuma menggilap ni, tuan-tuan, ialah yang mana yang betul-betul berminat. Itu. Sebab dia, istilah tadilah kita kata memanusiakan manusia tu. Suatu kita yang menjadi pendidik ini, tuan-tuan, biar penat berdiri, jangan penat memberi. Biar lelah terduduk, jangan lelah membentuk. Dan biar penat bercakap, jangan lelah berharap. Maka kita kena ada harapan supaya kita dalam sama-sama usaha kita untuk merealisasikan falsafah pendidikan, apa sahaja yang kita memanusiakan manusia. Itu cabaran kami sebenarnya. Kalau di IPT, doktor, memang kita cerita tentang employability, marketability, tapi kita kurang bercerita tentang kebolehjadian ataupun kemenjadian mereka. Sebab tu InsyaAllah 2 hari lagi saya akan diberi peluang untuk bercakap di hadapan delegasi daripada Vietnam, tuan-tuan. Saya dibagi tajuk Humanization of Human Resources. Maksudnya memanusiakan sumber manusia. So sebab itu saya sebut ini pada tuan-tuan juga. Pada bidang sumber manusia, kita pun ada juga isu dan masalah. Maksudnya universiti itulah antara yang membekalkan sumber manusia kepada negara. Ya. Tetapi berapa ramai daripada sumber manusia itu yang benar-benar mereka ada peranan manusia tadi. Kita sebut human resources, tapi berapa banyak human yang ada pada humanization ataupun konsep manusia di dalam diri kita. Itu cabaran yang kita sedang hadapi. So itu kalau kita lihat apa maksud humanization itu, maksudnya kita ada segala pendekatan
kita ada student centered lah, teacher centered, kita ada blended learning, kita ada online distance learning, semua tu pendekatan. Tetapi yang kita lihat outcome dia apa? Jadi manusia ke tidak? Yang itu yang kadang-kadang kita nak menilai, yang di situlah tuan-tuan. Yang inilah perkara yang kita menjadi satu isu utama dalam apa yang kami hadapi di dalam mendepani generasi-generasi ini dengan cabaran-cabaran teknologi yang ada. Tapi alhamdulillah, macam kita di universiti, mungkin pada waktu COVID hari itu, oleh kerana kebanyakan kita dilatih awal, maknanya untuk menggunakan segala kelengkapan teknologi dan sebagainya, jadi kita mungkin tidak terkejut dalam keadaan-keadaan itu. Berbanding mungkin ada sebahagian daripada guru-guru kita yang mungkin belum bersedia waktu COVID, kita nak pakai teknologi dan sebagainya. Tetapi itulah bagaimana kita nak memanusiakan manusia yang akhirnya tadi pada saya itulah madani yang kita mengharapkan mereka itu ada kesejahteraan, mereka itu ada juga kemampanan, dan akhirnya yang I itu ada ihsan, tuan-tuan. Bagaimana semua itu adalah yang berkaitan dengan memanusiakan manusia. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Prof. Kemenjadian. Saya pasti perkataan kemenjadian, terma kemenjadian itu bukan asing kepada kita warga pendidik seluruh Malaysia, malah khususnya di Bumi Kenyalang kita ini. Kita sering bercakap tentang kemenjadian, Prof. Dan Prof juga dia tadi menyebut sedikit tentang kemenjadian itu. Menjadi itu. Ya. Kan? Keboleh pasaran, keboleh kerjaan. Cuma kita kurang melihat kepada keboleh jadian. Mungkin boleh kupas lebih sedikit tentang keboleh jadian itu. Jangan menjadi lain pula, Prof. Menjadi manusia maksud saya. Ya. Kalau kita lihat antara yang kita bicarakan dalam menjadi manusia itu adalah konsep akhlak. Ya, sebab Syauqi Bey, seorang penyair Arab, dia sebut apa? Wa innamal ummamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Dia kata apa? Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu terletak pada akhlak. Selagi mana mereka itu berakhlak, selama itulah berbudi ataupun berperangai, berbudi, berakhlak dan sebagainya. Maka fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlak itu hilang, maka jatuhlah tamadun bangsa itu. Jadi itu kita melihat bila kita memanusiakan manusia, dia nak menjadi siapa? Sebab tuan-tuan, kalau bagi kita guru-guru yang mendidik, mengajar 3M kan, mengajar, membaca, mengira ni tuan-tuan. Cuba kalau kita tukar abjad daripada A sampai Z dengan nombor. A sama dengan 1, B sama dengan 2, sampailah Z sama dengan 26. Dan kita buat beberapa perkataan, kita campurkan dia. Tuan-tuan, kalau kita saya dibagi masa tambahan. Silakan. Saya bagi masa tambahan. Ini masa. Terima kasih Tuan Moderator. Sebab dalam banyak-banyak yang berada di pentas ni, saya je yang dapat mikrofon aiskrim, tuan-tuan. Mereka dapat mikrofon headset. Jadi saya dapat ekstra sikit. Saya sebut ni pada tuan-tuan tadi. Kalau kita samakan, kita buat persamaan antara, kalau guru-guru matematik kan, A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, sampailah Z sama dengan 26. Kalau saya ambil perkataan hard work, kerja keras. Hard work, kalau kita campur semua, dia baru 98% saja. Kalau kita cerita tentang ilmu, knowledge pun, dia baru 96%. Tapi akhlak, dia melibatkan sikap. Dan sikap, bila kita sebut attitude, A-T-T-I-T-U-D-E, attitude, dia kalau kita campur semua, jadi 100%. Maka dia berbalik juga kepada situ. Itu sebab tu saya kata kemenjadian itu akhirnya berbalik. Jadi kalau kita yang menjadi guru, jadi pendidik, maka kita kena kembalikan juga memanusiakan manusia. Kitalah dulu yang menyiapkan diri kita sebagai manusia, InsyaAllah. Terima kasih, Prof. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Mana mungkin kalau kita menanam benih jagung yang disemai, kita harapkan pokok durian apa? Durian king apa nama? Musang King. Musang king yang tumbuh. Kan? Tanam benih jagung, kita semai benih jagung, semua melunggak langit, nunggukan harapan supaya musang king yang tumbuh.
Tidak mungkin akan terjadi begitu. Betul, Betul, betul. Prof? Itu maksudnya konsep kemenjadian. Balik kepada cerita habit tadi itu. Tadi Prof cakap tentang attitude. Saya ingin juga berkongsi berkenaan dengan makna habit. H-A-B-I-T, habit. Habit. Habit ini dia pelik sikit. H-A-B-I-T. Kalau kita buang H, dia mesti ada a bit. Kalau kita buang H-A pun, dia mesti tinggal B-I-T, bit. Kita buanglah H-A-B, tetap masih ada tinggal I-T, Prof. It. Jadi dengan arti kata nak merubah habit kita ini. Amalan biasa. Misalnya, bukan di sinilah, mungkin pendidik di Zimbabwe. Saya selalu sebut Zimbabwe lah sebenarnya. Mungkin belum pencen, sudah nak kata dia pencen. Itu maksud dia kan? Tunggu nak pencen. Bila nak pencen? 5 tahun lagi. Lama lagi. Dengan arti kata sebenarnya pencen tu tak payah ditunggu. Pencen itu adalah benar. Betul lah Prof? Doktor? Pencen itu adalah satu yang benar. Tak payah tunggu, dia akan datang mengetuk pintu kita. Maknanya kita akan pencen. Itu habit. Kita balik kepada peranan kita, Doktor. Kalau kemenjadian itu tadi kita sebut, habit itu dah wujud, sikap kita sebagai seorang pendidik yang ingin nak melahirkan insan, anak-anak didik kita sebagai seorang insan yang boleh menyokong kita pemangkin kepada generasi madani. Mungkin idea. Apakah idea ataupun pendekatan kita yang boleh kita dapati, cadangkan supaya segala apa yang dihasratkan oleh kerajaan kita, kementerian kita akan mampu dicapai. Silakan Doktor. Sebenarnya old school sangat bernilai. Walaupun teknologi macam mana pun tetap bernilai yang lama juga, Prof. Alhamdulillah. Testing. Baik. Berbalik kepada persoalan, saya juga bersetuju melihat apa yang senario sekarang berkaitan dengan kemenjadian. InsyaAllah saya akan kupas pada rumusan nanti. Baik. Tadi kita telah melihat isu dan cabaran dari segi kekuatan ekonominya, dari segi kestabilan politiknya, dari segi kelestarian pendidikan itu sendiri. Apa peranan guru dalam merealisasikan ke arah generasi madani itu? Baik, izinkan saya untuk berkongsikan. Yang pertama, apa yang saya perlu lihatlah dalam konteks kekuatan ekonomi. Dulu saya belajar tingkatan 6 di SMK Semanggang. Pada tahun 88-89. Saya melihat sukatan pelajaran ataupun silibus tingkatan 6 itu sampai sekarang masih ada lagi. Apa yang kita nak kongsikan di sini adalah apabila kita mempelajari subjek ekonomi itu, pendapatan negara, kita pun diajar bagaimana mengira pendapatan negara. Tetapi kita tidak didedahkan bagaimana nak memperolehi pendapatan negara itu. Itu saya melihat subjek ekonomi itu perlu dikaji semula supaya ada unsur-unsur bagaimana dan pelajar-pelajar kita akan mempunyai pemikiran, berfikir. Dan dahulu juga ada dalam subjek ekonomi. Kalau tuan-tuan lihat subjek ekonomi sekarang ni ada 3 semester. Dulu ada 2 tahun kita belajar ekonomi. Semester pertama mereka dah didedahkan dengan pendapatan negara. Mengira pendapatan negara itu. Ini memerlukan kekuatan matematik sedikitlah. Dan di dalam semester yang kedua, makroekonomi, kita akan didedahkan dengan pengangguran dan inflasi. Punca-punca pengangguran ada. Tetapi di dalam silibus itu, pelajar kita tidak didedahkan bagaimana nak mengatasi masalah pengangguran dan bagaimana nak mengatasi masalah inflasi. Itu saya fikir subjek ekonomi ini perlu ditambah bagaimana dan juga why, kenapa berlaku sedemikian. Dan pada semester yang ketiga, mereka belajar ekonomi di Malaysia. Mereka belajar ekonomi di Malaysia. Tetapi mereka tak belajar ekonomi di negara-negara maju yang lain, supaya kita mengambil iktibar daripada pendekatan yang dibuat oleh negara-negara tersebut, bagaimana nak memajukan ekonomi negara tersebut. Perlu kita juga melihat ekonomi di Singapura, belajar walaupun jiran kita dekat, bagaimana kerajaan Singapura memajukan ekonomi dia. Kita juga perlu belajar ke negara area timur,
bagaimana Korea Selatan, walaupun Korea Selatan mempunyai kadar kematian yang tinggi, ramai yang bunuh diri, tetapi kita kena lihat bagaimana negara tersebut memajukan ekonominya. Jadi pelajar-pelajar kita semasa semester 3 ini, saya melihat supaya kejayaan kita ataupun kejustifikasi kita melihat juga ekonomi di negara-negara tersebut perlu diambil kira. Itu yang berlaku dalam subjek ekonomi, dalam konteks idea dan pendekatan yang harus kita buat. Sebab itulah saya meletakkan idea dan pendekatan yang pertama kita, supaya kementerian kita melihat semula subjek ekonomi itu supaya ia relevan dengan situasi semasa kita. Baik, yang kedua, mantapkan pedagogi guru. Ini merupakan satu fenomena yang berlaku pada diri kita. Bagaimana kita nak meyakinkan guru supaya pedagogi itu adalah pedagogi yang terkini dan pedagogi yang semasa. Jadi kalau kita memantapkan pendidikan amalan pedagogi yang berkesan, saya yakin dan percaya kita dapat melihat kejadian murid kita pada akhirnya. Baik, apa yang saya nak kongsikan di sini adalah, yang pertama, pelajar kita perlu didedahkan dengan project based learning, pembelajaran berasaskan projek. Saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2018 saya dengan pensyarah di Batu Lintang melawat ke beberapa buah sekolah di Singapura. Singapura hanya menggunakan pendekatan PBL saja sepanjang tahun. Dia tidak ada pendekatan yang lain. PBL saja dia budayakan, dia mantapkan PBL itu, dan juga dia dapat mengurangkan beban guru untuk menyediakan ABM mereka. Guru tidak ada menyediakan ABM. Yang menyediakan ABM adalah murid. Sebab PBL ini adalah pelajar menyediakan bahan untuk dia belajar, supaya kita dapat menerapkan strategi belajar cara belajar kepada murid tersebut. Jadi saya harap supaya kita mengambil iktibar daripada kejayaan itu dan juga menganggap membudayakan PBL ini sebagai satu pendekatan di guru-guru di sekolah. Yang kedua, pembelajaran berasaskan stesen. Ini juga merupakan amalan pedagogi terkini yang harus kita manfaatkan. Yang mana kalau kita lihat pelajar-pelajar yang belajar sejarah sekarang ini, kalau kita asyik menggunakan fakta lama, menghafal fakta dan sebagainya, mungkin pelajar-pelajar sekarang ini kurang berkesan dengan menggunakan kaedah itu. Kita dulu berkesan, kita budaya menghafal kita tinggi, tetapi dengan adanya pembelajaran berasaskan stesen ini, ia sesuai untuk mata pelajaran sejarah. Nanti tuan-tuan akan lihatlah. Pembelajaran berasaskan digital, ini juga perlu dalam dunia kita sekarang ini. Kerana generasi yang kita latih sekarang ini adalah generasi digital, digital generation. Sebab itulah kadang-kadang pelajar ataupun murid lebih advance daripada cikgu dalam hal-hal digital. Sebab mereka explore. Mereka explore. Dan juga jangan lupa untuk pembelajaran kooperatif yang banyak memberi kesan kepada kemandirian murid dalam aspek 6C yang akan saya kongsikan nanti. Dan yang terakhir adalah pembelajaran terbeza. Jadi kelima-lima pedagogi ini, kalau kita dapat menukar, senantiasa menukar pendekatan pelajaran, saya yakin dan percaya murid-murid itu akan terhibur. Kerana cikgu itu mempunyai pendekatan yang berbeza untuk menceria keras ke arah satu pembelajaran yang bermakna. Dan ini adalah merupakan pembelajaran abad ke-21 yang dituntut untuk guru kita menguasainya. Baik. Saya rasa dengan adanya kelima-lima amalan pedagogi berkesan ini, saya yakin dan percaya kemandirian murid seperti mana yang dihasratkan dalam transformasi sekolah itu bagi melahirkan pelajar ke arah 6C akan terjemah dan juga akan memberi impak yang bermakna kepada mereka. Jadi dengan adanya pembelajaran-pembelajaran ini, yang mana guru-guru kita banyak didedahkan dengan semasa program transformasi sekolah. Jadi cubalah, kempenlah kepada guru-guru untuk melaksanakan kelima-lima pembelajaran ini bagi manfaat kepada murid-muridnya. Itu saja yang dapat saya kongsikan untuk idea dan juga pendekatan ini fungsi. Alhamdulillah, terima kasih Doktor. Dalam sistem pendidikan kita, negara kita sudah cukup mantap sebenarnya. Tapi masih boleh ditambah baik. Itu yang kita faham. Kita kena sejajar selari dengan tuntutan masa kini. Malah dalam salah satu tumpuan Madani ini dalam buku itu ialah untuk menambah baik atau merubah
sistem pendidikan kita, pengajaran subjek yang kita belajar sedikit demi sedikit. Seperti kata oleh Prof sebentar tadilah, tentang membentuk seorang insan menjadi seorang insan, manusia seperti seorang manusia yang benar. Pembinaan karakter itu perkongsian oleh yang berbahagia Datuk Dr. Amin bersama kami yang hendak membina modul madani ini dalam bulan Ramadan pada sebelum ini. Beliau menyebut bahawa teras sistem pendidikan kebangsaan kita sebenarnya seharusnya menjurus ke arah pembinaan karakter building yang boleh dibentuk daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Kalau tidak keterlaluan, saya boleh andaikan, Prof, hujung rambut sampai hujung kaki, karakter seorang anak itu dibina di bangku persekolahan misalnya, dan disambut oleh IPT sendiri. Bagaimana pandangan Prof terhadap idea pembinaan karakter ini yang ada di IPT misalnya? Silakan. Baik, terima kasih Dr. Supian. Baik, tuan-tuan perempuan sekalian, saya ingin berbalik kepada yang saya sebutkan tadi di awal, iaitu tentang attitude, sikap, dan doktor tambah habit. Ada dalam beberapa siri latihan yang saya buat. Kalau kita berada duduk berkumpul begini, tuan-tuan, saya bagi tahu dengan para peserta, saya kata cuba lihat kawan di sebelah tuan-tuan. Dan kalau ada yang sama jantina, letakkan tapak tangan kita dengan tapak tangan sebelah. Saya kata ukur tapak tangan ni. Jadi selepas ukur, ini kita nak menguji dia punya, kita ukur begitu kan. Okay, doktor, contoh. Dan kemudian kita tengok siapa punya yang paling besar. Katalah Dr. Abang punya besar, tapak tangan besar. Contoh, itu contoh. Jadi apa yang dibuat ialah Dr. Abang akan genggam tapak tangan dia sekuat-kuatnya, dan Dr. Supian cuba untuk buka. Tapi Dr. Abang kena jaga betul-betul. Betul. Si kongang. Si kongang dia kata. Dan tuan-tuan, kadang-kadang bila kita buat dalam training, ada yang sampai nak gigit tangan kawan ni. Buka, paksa macam-macam. Tapi saya tanya dengan mereka, berapa ramai daripada tuan-tuan, daripada kita yang cakap, buka lah. Maksudnya dengan menggunakan kata-kata, dengan menggunakan apa saja, buka. Begitu kalau kita, maksudnya apa lagi? So dia berkaitan dengan pendekatan kita. Walaupun kita cerita tentang falsafah ke, kita cerita tentang attitude, habit dan sebagainya, so sekali lagi pendekatan kita yang bagaimana. Kita ada banyak pendekatan. Tetapi itulah saya katakan tadi, kita tugas guru kita besar, tuan-tuan. Suatu saya sebutkan daripada awal tadi, guru, kemudian kepada mudarris, muallim, muadib. Kalau dalam Islam, konsep tradisi keilmuan Islam memang begitu. Sampailah guru tu level dia mursyid. Maksudnya dia mengajar, dia menyampaikan ilmu, dia beramal dengan ilmu yang dia ada, dia memperbaiki. Kalau dia rasa ada kekurangan, dia memimpin, dia juga mentadbir, dan dia juga membaguskan akhlak. Tetapi dalam masa sama dia juga menunjuk jalan. So itu cumanya ada kata-kata lah, tuan-tuan, yang disebut dalam bahasa Arab, ma aktsaras syajar wa laysa kulluha bimuthmar. Dalam banyak-banyak pokok, tidak semua pokok itu berbuah. Wa ma aktsaras samar wa laysa kulluha bitayyib. Dalam banyak-banyak buah, tidak semua buah itu bagus. Cuba kita durian bawa banyak durian. Betul. Nak cerita pasal durian, tuan-tuan. Ada orang yang sangat pakar tentang durian. Saya pernah pergi satu tempat dinilai, tuan-tuan. Bukan nilai, ya dinilai. Bila kita pergi kat tempat ni nak beli durian, saya ni bukan penggemar durian sangatlah. Tapi oleh kerana kawan ajak, jadi saya pun pergi. Bila saya sampai di situ, kakak yang jual ni dia tanya, tuan-tuan. Okey, nak durian yang macam mana, dia katanya? Nak yang isi tebal, kuning, ada masin sedikit ke, ada pahit sedikit? Jadi kita pun bagi deskripsi ni, tuan-tuan. Kita kata kita nak yang ini, yang ini. Tuan-tuan tahu, dengan pengalaman, dengan apa yang dia ada, dia boleh ambil durian, dan bila dia buka, macam exactly macam yang kita minta.
Ini cerita bab durian lah tuan-tuan. Tapi kita lihat bab buah tadi tu kata, wa ma aktsarus thamar wa laysa kulluha bitayyib. Tak semua tuan-tuan bagus. Kita kena sedari itu memang reality. Betul tak? Reality. Ya, betul. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan semua jadi orang. Memang kita akan menghadapi cabaran. Wa ma aktsarul ulum wa laysa kulluha binnafi. Dan tidak semua ilmu itu boleh memberikan manfaat. Walaupun kita nak mengharapkan ilmu yang kita ajar tu boleh memberi manfaat kepada orang, tapi dia bergantunglah kepada penerimaan itu. Tetapi yang akhirnya wa ma aktsarul ulama wa laysa kulluhum bimursyid. Dan tidak semua guru kita boleh menjadi level yang ini. Tapi inilah semangat yang kita perlu ada, menjadi mursyid. Maksudnya kita boleh mengajar, kita boleh menyampaikan ilmu, kita boleh mengamalkan, kita boleh membaguskan akhlak. Dan cabaran kita besar tuan-tuan, jadi guru, jadi pendidik. Walaupun saya hanya menerima kohort-kohort yang datang daripada sekolah, batch yang datang daripada sekolah, tugas kami untuk menggilap. Sebenarnya yang menggilap ni lagi, bila sebab kami ada tanggungjawab yang lebih besar kepada industri selepas itu. Walaupun kita tak mahu digelar sebagai universiti, sebagai kilang, tetapi kita mengharapkan supaya mereka boleh jadi orang. Jadi sebab itulah kita inginkan suatu perkara yang kita harapkan kita dapat sama-sama tuan-tuan. Sebab bila kita sebut education, pendidikan, bermula daripada dia lahir, sebelum lahir pun sampailah saat-saat dia berkematian dia. Maksudnya pendidikan adalah satu proses yang panjang. Maka itu sebabnya tadi kalau kita kata berbalik kepada, kalau saya kata huruf A, huruf B, kita ni tuan-tuan, kita campur semua tadi. Berbalik kepada itulah kita cerita pasal hard work, kerja keras. Memang kita kena kerja keras, tapi dia bukan mencapai jumlah 100%. Dan kalau kita cerita tentang cinta pun tuan-tuan, cinta pun LOVE, kalau kita dalam catatan saya LOVE cuma ada 54% je doktor. 54%. L sebab L 12, nombor 12, O nombor 15, campur dengan V 22, campur dengan E nombor 5, cuma 54%. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik lah tuan-tuan, kita ni teachers is not only presenters of knowledge. Kita ni bukan hanya menyampaikan ilmu sahaja, tapi itulah tugas kita sangat besar. Dan cabaran-cabaran itu yang kita perlu hadapi lah. Sebab itu ada cabaran-cabaran yang saya sebutkan tadi, ataupun perkara-perkara yang kita dah sebutkan tadilah pada tuan-tuan semuanya. Itulah tuan. Okay, terima kasih Prof. Oleh yang demikian tuan-tuan puan, sebab itulah kita diperkenalkan oleh Datuk yang berbahagia, Datuk KPPM kita, berkenaan dengan dasar ABC. ABC, ya, anak yang baik lagi cerdik. Kenapa ABC? Kenapa tidak ACB? Anak cerdik dan baik. Kenapa baik dahulu, cerdik diletak kemudian? Pembinaan karakter tadi itu, the holistic sebagai seorang manusia. Kerana sebagai seorang anak yang baik, kalau dia adab dia terpelihara, adab mereka ini terbina, insyaAllah kecerdikan itu akan berkunjung tiba selepas itu. Namun kalau cerdik didahulukan, adab dikemudiankan, kecerdikan itu kemungkinan tidak akan dapat mentarbiahkan baik itu. Betul Prof? Ustaz Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, berakhir segmen kita sebenarnya tanpa kita sedar, Prof Doktor Namun segmen seterusnya kita buka kepada rakan-rakan sahabat guru untuk bertanyakan soalan jika ada kepada ahli-ahli panel kita lah. Jangan tanya dengan saya sudah. Okey, silakan kita buka kepada audiens kita untuk bertanya soalan. Silakan kalau ada. Okey, silakan. Tolong sebutkan nama, dari mana, dan terus pada soalan. Okey. Okey, baik. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Baik, saya Cikgu Nicholas daripada SK Negara Sdn Meradong, selaku pengerusi Persatuan Guru Besar Malaysia Cawangan Daerah Meradong. Jadi soalan saya tujukan kepada Profesor lah. Saya pernah terbaca dalam perutusan Hari Guru ada satu istilah yang sangat menarik perhatian saya lah. Dan kebetulan juga Prof tadi ada menyebut, iaitu memanusiakan manusia.
Jadi dia berkaitan rapat dengan tema Hari Guru. Jadi mohon Prof untuk berkongsi dengan kita secara lebih mendalam apakah peranan guru insani ini dalam usaha untuk memanusiakan manusia. Sekian, terima kasih. Silakan Prof. Dia terus menuju kepada Prof ini. Silakan. Terima kasih Cikgu Nicholas. Terima kasih Cikgu Nicholas atas soalan tu. Nak jawab essay ke MCQ? Baik. Saya buat rujukan ini kepada tuan-tuan. Kalau saya punya rujukan, kita melihat kepada Al-Quran. Kalau orang Islam, kita rujuk pada Al-Quran. Kalau nak memanusiakan manusia ni, sekarang ni musim haji dan musim orang buat korban. Dan ada ayat dalam Al-Quran tentang doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, kurniakan aku anak yang baik. Soleh ni maksudnya baik lah. Sebab kita sebut baik tadi. Ya. Dia bukan wahai Tuhan berikan aku anak yang pandai. Dia beza antara pandai dengan baik. Sebab itu dalam manusiakan manusia ni dia kena soleh, maksudnya baik dahulu. Baik dalam arti kata, sebab dalam ayat seterusnya tu menceritakan tentang mimpi Nabi Ibrahim untuk menyembelih kan. Ya. Dan kemudian apa jawapan Nabi Ismail? Jawapan Nabi Ismail, kerjakanlah wahai ayah dan nanti aku jadi orang yang penyabar. Tapi tuan-tuan, kalau dia pandai, ayah kan dah tua, bagus ayah dulu yang kena sembelih, bukan saya. Kalau dia pandai. Tapi oleh kerana dia anak yang baik, ayah akan dapati bahawa aku adalah antara orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dia sebut begitu. Jadi itu kalau kita lihat antara satu karakter lah tuan-tuan ya, sebab membangun karakter itu menjadi, sebab tu tadi doktor sebutkan pasal ABC. Ya. Menjadi anak yang baik. Tepatlah tu. So maksudnya kita kena, bagi kita, sebab tu dia dalam konsep baik, soleh, dia kena juga membaikkan orang lain. Membaikkan orang lain. Jadi itulah konsep, antara konsep yang saya rasa yang kita juga perlu sama-sama bersama tuan-tuan ya, untuk kita bukan nak jadi pandai. Memanglah kita bangga bila kita ada anak-anak yang pandai. Betul, kita di sekolah ni sistem kita begitu dan sistem tu tidak salah. Tetapi kita melihat kepada berapa ramai yang pandai boleh jadi baik. Dia kalau pandai dan baik itu lebih baik kan? Maksudnya. Tetapi kalau dia pandai tapi dia tidak baik, sebab tu saya pernah katakan bahawa there are so many clever people, pandai kan, bijak kan, banyak orang bijak, tapi yang kurang wisdom, apa? Kebijaksanaan. Pandai, orang pandai banyak, tapi dia tidak berfikir tentang bijaksana. Itulah antaranya saya cuba sebutkan ni tadi tuan-tuan tentang memanusiakan manusia. Maksudnya tugas kita tu pertama memang dia kena baik dahulu. Macam mana kita nak jadikan dia baik. Kemudian insya-Allah bila dia baik, dia akan pandai. Betul. Okey, boleh Cikgu Nicholas Ada nak ditambah Dr. Abang? Sila. Okey. Saya mungkin melihat kepada peranan guru itu sebagai pendidik yang paling penting ialah sebagai penggerak utama. Prof penggerak utama dalam pembinaan adab. Sebab itulah kita memberi fokus kepada anak yang baik, adab. Memanusiakan manusia itu dilihat, mungkin tambahan sedikit Prof iaitu pembinaan karakter itu tadi, adab. Kita bukan sekadar menyediakan anak didik kita di peringkat persekolahannya hanyalah tahu menulis, membaca dan mengira semata-mata. Itu adalah tuntutan yang sepatutnya ada. Namun bukan itu semata-mata. Tapi pembinaan karakter itu, adab itu. Adab itu sepatutnya nombor satu. Betul Prof kalau saya silap. Nombor satu yang kita kena bina, adab. Sebab itulah anak-anak di sekolah rendah, seawal sekolah rendah diajar bersusun sebelum masuk kelas, kan, berbaris. Bila di sekolah prasekolah pula mereka makan ikut jam yang telah ditetapkan oleh gurunya, dan waktu tidur ada masanya tidur. Itu adalah sebahagian daripada adab itu. Dan adab ini seharusnya dia memiliki ataupun mempunyai kesinambungan, bukan sekadar diterapkan di peringkat prasekolah semata-mata,
dan mungkin menghilang sedikit demi sedikit apabila mereka berada di peringkat sekolah rendah, dan seterusnya terus lesap bila mereka berada di sekolah menengah. Kemungkinan tidak, dianya berlanjutan sehinggalah mereka mengembuskan nafas, insyaAllah. Itu adab. Jadi oleh demikian, manusia ke manusia ini, manusia tidak akan dapat jadi manusia tanpa adab. Adab, alright, karakter itu. Baik. Jadi ada tidak soalan yang seterusnya daripada audiens? Silakan. Kita buka satu lagi soalan, 2 soalan lah. Silakan. Terima kasih. Ada? Ada, silakan. Jangan berebut seorang-seorang. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Boniface Anak Sadoh, guru besar di SK Nangakara Julau. Saya ingin seperti mana yang kita ketahui tadi, guru insani pemangkin generasi Madani. Jadi soalan saya, sejauh manakah ukuran kejayaan yang dikenaki dalam melahirkan generasi Madani ini di peringkat sekolah, dan adakah terdapat satu ukuran standard ataupun indeks yang boleh kita lihat secara konkret kejayaan ini nanti? Itu soalan saya ditujukan kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih. Silakan Dr. Abang dulu sekiranya. Terima kasih Cikgu Boniface. Thank you very much. Baik, terima kasih kepada Encik Boniface di atas persoalan itu. Baik, kalau kita lihat apa yang dihasratkan oleh masyarakat Madani ini adalah masyarakat yang maju dari segi pemikiran, kebendaan dan kerohanian. Itu konsep pertama yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita supaya kita dapat memahami tentang kemajuan yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk kita maju dari segi pemikiran. Dari segi pemikiran mana yang mereka yang kita inginkan, supaya dengan adanya pemikiran ini, apabila kita dah berada di dalam level yang agak tinggi, menjawat jawatan yang agak tinggi, grade pun dah tinggi, ini kita nak supaya mereka menjadi pemikir yang hebat, menjadi pemberi pencetus idea yang mampu untuk menggerakkan sesuatu generasi itu ke arah generasi yang hebat. Jadi pada masa sekarang ini apa yang kita lihat, sebab itulah saya bersetuju dengan yang diberitahu oleh moderator tadi, supaya kita ada satu character building. IPG pun sekarang ni dalam usaha untuk membina modul pembangunan karakter seperti mana yang dihasrat. Kita nak melihat supaya di IPG itu daripada pengarahnya sampai dah kepada pelajarnya ada character building yang harus kita terapkan. Jadi apa yang kita lihat, kejayaan-kejayaan yang telah ditempuh, kita lihat kebolehan pelajar kita yang dapat mewakili negara ke peringkat antarabangsa. Itu kejayaan yang paling manis saya lihat. Banyak sekolah-sekolah yang hebat di Sarawak ini yang mampu memberi sesuatu yang terbaik apabila mereka bertanding. Itu menunjukkan kehebatan mereka dari segi pemikiran di situ. Yang kedua dari segi kebendaan. Kebendaan ini agak kita lihatlah, sebab di dalam konsep Malaysia Madani ini, kebendaan itu juga amat diperlukan untuk kita dalam kita merancangkan pembangunan ekonomi kita. Dan kebendaan yang kita ada sumber yang banyak. Kejayaan negara kita sekarang menghasilkan sumber-sumber yang boleh dijadikan sebagai satu platform bagi kemajuan negara kita. Dan yang ketiga, jangan lupa tentang kemajuan dari aspek kerohanian. Kerana kita mempunyai agama yang tersendiri. Dan sebab itulah syukur Alhamdulillah apabila adanya majlis ilmu ini, ada majlis keagamaan yang dianjurkan oleh pihak Urustia. Itu bagi saya merupakan satu pendekatan yang baik dianjurkan oleh pihak Urustia. Kerana dengan adanya kerohanian ini, dia akan mendekatkan diri kita dengan Allah. Hablum minallah, hablum minan nas. Seperti mana dalam surah Al-Imran yang menyatakan tentang hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Saya itu yang dapat saya kongsikan. Okey, terima kasih Doktor. Prof, ada yang ditambah? Silakan. Baik, terima kasih Cikgu Boniface. Saya berbalik pada yang saya dah sebut tadi. Kalau sebut tanya pasal ukuran, sebab bila kita di universiti ni banyak penyelidikan dibuat, dan kita ada pengukuran yang dibuat yang standard daripada, kalau KPT kita nak mengukur dari segi keboleh pasaran dan keboleh kerjaan, itu ada, memang kita buat pengukuran. Maksudnya kalau graduan tu dikira berjaya ataupun tidak bila mereka selepas 6 bulan bergraduat
maka mereka diambil bekerja ataupun ditempatkan bekerja ataupun mendapat pekerjaan atau mereka menjalankan apa-apa saja pekerjaan. Maksudnya tidak semestinya mereka diambil bekerja, tetapi dalam erti kata kalau mereka terlibat dalam keusahawanan, mereka buka kedai dan sebagainya ataupun dalam tempoh 6 bulan, maka itu di antara indikator yang kita katakan bahawa satu ukuran itu. Cuma yang saya sebutkan tadi adalah itu diukur, banyak orang buat kajian itu ke marketability dengan employability tadi itu. Tetapi yang kemenjadian, adalah beberapa kawan-kawan yang buat sebenarnya di UTHM, di UTM, mereka buat tentang kemenjadian tadi itu. So kemenjadian pelajar, ada indeks ataupun ukuran yang mereka gunakan untuk mengukur, dan mereka bukan saja mengukur graduan tetapi juga mereka menanyakan soalan itu kepada majikan. Maknanya ada indeks yang mereka tanyakan dari segi ukuran standard bagaimana kalau dikira mereka ni berjaya. Tetapi itulah mungkin agak subjektif, ya, kita lihat dari segi mungkin dapatan itu, ya, saya pun tak baca semua, tetapi memang ada kajian yang dibuat, bahkan mereka ada alat pengukuran yang ada. Kalau di universiti, kawan-kawan di universiti memang sebahagian mereka ada alat ukuran yang standard tersebut. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof. Satu saja soalan, mungkin soalan terakhir bagi kita mengejar kecutukan masa, silakan. Okey. Okey, terima kasih. Oh, saya ingat nak bertanya soalan, rupanya pergi keluar. Tak apa. Ini adalah sebahagian daripada Okey, itu. Sila, ada yang nak bertanya soalan? Soalan? Okey, bincang elok-elok. Okey, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Said dari PPD Limbang, SK Melayu Pusat. Okay, ini tentang guru juga ni, iaitu guru perlu menanamkan keinginan dan hasrat memastikan murid-murid mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewasa, etika dan kemahiran dan sebagainya. Itulah lebih kurang. Ini justru itu kita perlu berubah dan melaksanakan tugas daripada cara biasa kepada cara luar biasa, berdaya tahan, futuristik dan berpikiran aras tinggi. Bolehkah ahli final menerangkan sedikit tentang cara biasa kepada cara luar biasa ini? Terima kasih. Mungkin Baik. okey, silakan Prof dulu. Biasa ke luar biasa? Saya respon sikit apa Cikgu Said ni, ya. Saya mungkin alhamdulillah Allah bagi saya peluang untuk saya belajar di UK, tuan-tuan, United Kingdom, dan anak-anak saya membesar sebahagiannya dengan sistem pendidikan di UK. Of course sekarang mungkin mereka, bukan saya nak membandingkan, tuan-tuan. Kita sistem kita bagus. Dr. Abang ada sebut kalau di Singapura ada PBL, buat PBL sepanjang kita cerita tentang student centered, teacher centered, blended learning. Kalau kami di universiti lagi sekarang dah macam-macam dah, tuan-tuan. Segala ni. Tetapi sekali lagi saya katakan approach. Kita gunalah PBL macam mana pun, tapi approach sebagai kita sebagai guru, pendekatan yang kita gunakan bagaimana. Suatu saya quote daripada apa yang pernah disebut oleh mantan menteri sebelum ini tentang anak-anak pergi sekolah, dia happy tak? Ada, tuan-tuan masih ingat tak yang happiness? Mantan menteri Dr. Mazli dulu. Dia sebut tentang happiness. Tentang kegembiraan pelajar-pelajar datang pergi. Bila mereka pergi ke sekolah, so apa yang menjadikan mereka bersemangat dan gembira untuk datang pergi sekolah? Dan berapa ramai daripada anak-anak pelajar kita yang bila mereka datang pergi sekolah, mereka ada semangat tu. Semangat kegembiraan, gembira untuk datang. Bila kadang-kadang itulah pengalaman-pengalaman yang saya ada. Anak-anak saya membesar 4 tahun mereka berada di UK, dan itu antara konsep yang diterapkan. Dia approach cikgu sebenarnya, cikgu ni. So kegembiraan yang ada tu disematkan, dimasukkan ke dalam diri anak-anak ni. Ialah selain daripada silibus segala macam pengajian pelajaran, mata pelajaran yang diajar itu, tetapi satu lagi konsep yang kita nakkan terapkan itu adalah konsep
mereka semangat dan mereka juga gembira bila datang pergi sekolah. Saya masih ingat anak-anak saya bila kita memanglah banyak cabaran, beg berat dan sebagainya, semua memang itu cabaran yang kita hadapi. Dan saya percaya sistem kita cukup bagus. Tetapi ada perkara yang mungkin kita tambah baik ialah pendekatan kita. Mungkin pedagogi kita dah cukup bagus, tetapi bagaimana kita transfer kita punya kemahiran yang kita ada pada guru-guru. Saya percaya di hadapan saya kebanyakan pakar-pakar yang hebat-hebat. Itulah Doktor, saya respon yang itulah dari segi sedikit pengalaman yang saya ada. Terima kasih Prof. Doktor? Baik, saya tambah sedikitlah. Membiasakan dengan yang luar biasa. Sebab itulah apabila cikgu mengajar murid-murid di sekolah, jangan hanya apa yang ada di dalam teks itu sahaja. Kalau pelajar itu mampu memberi apa yang tidak ada di dalam teks itu, bermakna kita anggap dia dah berfikir di luar kotak. Mana dia dah luar biasa pengetahuan dia. Jadi kita kena terima hakikat bahawa pelajar kita mampu menerobos ke arah itu. Contohnya di dalam mata pelajaran sejarah, dalam mata pelajaran matematik dan sebagainya, ada idea yang mereka yang luar biasa. Cikgu menggunakan pendekatan ini, tetapi dia menggunakan pendekatan yang lain yang luar biasa. Malah dia lebih cepat menyelesaikan masalah matematik itu. Cikgu kena respect murid itu. Sebab itulah kita nak murid sebegitu rupa yang boleh berfikir. Bukan sahaja berfikir dalam konteks itu, malah dia boleh berfikir ke arah. Itulah apa yang dihasratkan dalam masyarakat madani, mempunyai pemikiran maju dari aspek pemikiran. Saya rasa itu saja, moderator. Ya, terima kasih Doktor. Biasa ke arah luar biasa. Kementerian kita sudah banyak memperkenalkan dan membawa kita ke arah untuk menjadikan kita sebagai luar biasa sebenarnya. Satu ketika dulu dan masih diamalkan sampai ke hari ini, sekolah penyayang, yang mana setiap pagi pentadbir sekolah, guru-guru secara bergilir, Prof, Doktor, diminta untuk menyambut anak-anak, kehadiran anak-anak ke sekolah dengan senyuman, dengan kasih sayang dan sebagainya. Tujuannya jadi begitulah Prof, untuk supaya anak-anak ini rasa terhibur, rasa selesa apabila berada di sekolah. Itulah amalan yang luar biasa sebenarnya. Malah ada yang menyokong penuh dan melihat perkara itu sebagai satu yang perlu diterapkan, kerana benda itu satu dan luar biasa. Kasih sayang itu perlu diterapkan. Malah dalam ucapan yang berhormat Menteri pun pada Hari Guru Peringkat Kebangsaan pun, dan juga ucapan Datuk KPPM pun, perkataan menerapkan kasih sayang itu dalam teks ucapan mereka. Kasih sayang itu diperlukan pada dewasa ini. Kerana apa? Kerana kajian yang baru-baru ini dilaporkan, dapatan yang dilaporkan oleh Menteri Kesihatan dalam dada akhbar, kalau kita baca, kekhawatiran negara kita ialah semakin ramai peratusnya warga kita menghadapi tekanan kemurungan. Peratusnya semakin meninggi. 12% itu dalam kalangan 12% kalau saya tak silap, Prof, dalam kalangan anak-anak di bawah remaja usianya, kalau saya tak silap lah. Oh, itu satu yang perlu kita khawatiri. Kita sebagai seorang pendidik, kita mesti khawatir dengan numbers, that kind of numbers, you see. Bukan saja kita melihat kepada kurikulum, tapi kalau ada wujudnya perkara itu yang saya selalu kata, saya pesan pada diri saya, kemungkinan tak banyak peratusnya, kemungkinan kita sebagai cikgu ni mungkin ada menyumbang 0.0000001% mungkin. Macam itu kan, tekanan mereka selepas COVID dan sebagainya. Oleh yang sebab itu, dan baru-baru ini kita pun diminta untuk mengamalkan ataupun menerapkan sekolahku sejahtera, supaya murid itu rasa selamat berada di sekolah, suka untuk datang ke sekolah. Dan salah satu penerapan sekolahku sejahtera adalah penyayang, sekolah penyayang, kasih sayang. Yang biasa mungkin bukan maksudnya kita tidak sayang, bukan, maksudnya kita mungkin kurang menerapkan elemen itu, tapi kita kena ke arah elemen itu. Sebab hari ini generasi
Z hari ini mudah tersentuh. Boleh mudah tersentuh, mudah terasa. Tidak boleh nak kata orang dalam bahasa Sarawak kita madah, nak dapat disegok sikit. Bila disegok sikit, alun nak nerit, kata anak saya. Saya bapak ya, saya nak dinaya sikit, alun nak nerit. Katanya madah. Anak saya apa? Maknanya itu generasi sekarang ini, mereka ini terlalu sangat perasa orangnya. Sensitif terlaluan sangat. Tinggi sensitiviti mereka. Oleh yang demikian, kita tak boleh samakan mereka dengan zaman kita. Tak boleh. Kita pada ketika itu mungkin lain pembawaan kita, tapi hari ini mereka lebih bertemankan dengan gadget-gadget yang mereka ada. Mereka lebih bercakap dengan benda Allah ni daripada dengan manusia. Oleh yang demikian, approach kita sedikitlah nak melakukan perubahan ini, tuan-tuan dan puan. Seperti kata Yang Muhammad Menteri, Yang Muhammad Perdana Menteri kita, kita jangan merubah secara menyeluruh, secara besar. Kita mulakan dengan kecil, iaitu tarbiyahkan perasaan kita, kasih sayang kita pada anak didik kita. Mulakan dari situ. Guru insani. Barulah kita boleh mewujudkan masyarakat generasi madani. Silakan doktor untuk rumusan. Mungkin 1-2 minit, silakan. Baik. Apa yang ingin saya rumuskan di sini adalah, dalam konteks kita nak melahirkan masyarakat madani adalah, semua ini orang tahu klasifikasi guru kita. Bagaimana dia mula keluar saja dari guru novis sehinggalah menjadi kepesara guru. Dalam laluan ataupun perjalanan menjadi seorang guru ini, dia akan menjadi guru senior, guru berpengalaman, guru pakar, pendeta guru, dan seterusnya menjadi pesara guru. Ini laluan biasa. Baik, bagaimana ianya menerjemahkan apabila guru senantiasa mengamalkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang saya kongsikan tadi, ianya memberi impak kepada guru itu sendiri. Yang pertama, guru itu dapat menguasai bidang dan kepakarannya untuk dia membekalkan diri dia dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, dia dapat mempelbagaikan pendekatan pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, melahirkan murid yang mampu menguasai 6C. Yang keempat, menjadi pakar rujuk kepada guru-guru yang lain dan sentiasa menjalankan kajian tindakan dan inovasi. Ini impak yang diperoleh apabila dengan adanya pendekatan-pendekatan ini menyediakan dia untuk melahirkan generasi madani. Dan sebelum dia menjadi generasi madani, kita kena siapkan murid kita dengan kemajuan 6C ini. Barulah murid kita selaras dengan apa yang berlaku di dalam dunia-dunia kita sekarang. Mempunyai komunikasi yang baik, sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan apa juga bahasa. Mempunyai nilai collaboration, kolaboratif, critical thinkingnya, kreatif, karakter, dan akhir sekali di mana saja pelajar itu ditempatkan, dia tetap ciptakan negara dia. Dan akhirnya, kenapa kejadian murid ini penting? Kerana kalau kita lihat kemasukan anak-anak kita ke mana-mana agensi, orang tidak akan melihat berapa GPA dia dapat. Orang akan melihat sejauh mana dia mampu menguasai kemahiran komunikasi itu dengan jelas. Jadi inilah yang kita harapkan supaya pelajar-pelajar kita dapat menguasai kemahiran itu ke arah generasi madani. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada pagi ini. Apa yang kurang mohon dimaafkan dan apa yang baik itu datanglah daripada kelebihan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada pihak saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abang. Silakan Prof untuk rumusan sebagai rumusan kita. Baik, terima kasih Dr. Supian selaku moderator. Tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian, profession keguruan dan pendidikan ini adalah satu profession yang sangat mulia. Maka sebab itu apa yang ditunjuk oleh Dr. Abang itu secara pentadbiran. Tetapi yang penting adalah nawaitu, niat kita menjadi pendidik, niat kita menjadi guru. Maka kalau kita niatkan daripada awal kita ingin membina dan melahirkan anak bangsa, maka sebab itulah dia suatu perkara yang saya rasa kita kena ada tanamkan dalam diri bahawa mendidik anak bangsa bukan kerana gaji. Memang gaji penting, betul, gaji penting. Bukan kerana pangkat, pangkat pun memang penting. Bukan kerana kedudukan, kedudukan pun penting. Tetapi kerana balik semula kepada falsafah yang kita
pegang falsafah pendidikan kebangsaan, bahawa kita nak melahirkan, dan untuk melahirkan itu memerlukan satu proses, dan proses itu sangat panjang, dan pendidikan itu bermula daripada seawal umur dia. Kalau kita lihat daripada prasekolah, sekolah 5 tahun, kemudian sampai form 5, tuan-tuan, kita lihat pendidikan itu satu proses yang sangat panjang. Jadi sebab itu sekali lagi saya petik kata-kata Confucius sebenarnya. Dia kata apa? Dia yang original bahasa ni lah, tapi saya sebut dalam bahasa Inggeris lah. Yes. When the student is ready, the teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher will disappear. Tuan-tuan fahamkan sendirilah untuk kita menganalisa yang ini. Nanti kita buat forum yang lain insya-Allah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, terutamanya yang bahagia Datuk Pengarah, ya, Datuk sendiri yang call saya, jemput saya untuk turut serta dalam forum ini. Mudah-mudahan sedikit pengalaman yang saya ada itulah tuan-tuan, mungkin dengan sedikit ilmu yang saya ada, yang saya dapat kongsikan tuan-tuan, itu dapat memberi manfaat kepada saya dan juga kepada tuan-tuan semua. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kekurangan saya mohon berbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Daripada So Se Ching Ni Jo kan bahasa asalnya lah. Dia telah dibahasakan dalam bahasa Inggeris, iaitu when the student is ready, the teacher will appear. When the student is truly ready, the teacher will disappear. Maknanya itulah sumbangan kita. Kita tak minta untuk dipuja, dipuji dan sebagainya. Namun itulah ke arah kita. Tuan-tuan dan puan-puan, suka saya untuk kita melihat kepada buku Madani itu sendiri. Dalam buku itu sebenarnya yang penting kalau kita nak lihat ada dua perkara. Pertama, maksud takrifan kebiasaan. Dalam buku itu dia ada tulis setiap itu sebelum mengupas setiap 6 kerangka itu, maka akan ditulis takrifan kebiasaan. Maksud takrifan kebiasaan yang ditulis dalam buku itu ialah kefahaman biasa terhadap istilah tersebut, kemampanan. Apakah fahaman kita biasa terhadap kemampanan? Itu maksudnya. Yang kita nak memberi fokus bila kita membaca buku Madani tersebut, makna Madani ialah takrifan kami. Takrifan kami itu akan mengupas lebih lanjut ke arah mana kita sepatutnya memahami konsep Madani ini. Bukan takrifan kebiasaan, bukan takrifan saya, bukan takrifan profesor, bukan takrifan Dr. Abang Ismail. Tapi takrifan kami ini merujuk kepada takrifan Perdana Menteri. Apa yang dikehendaki untuk sebuah negara madani, generasi masyarakat madani. Tuan-tuan dan puan-puan, visi Malaysia Madani ini kita ada 6 kerangka besar. Idea besar pula di dalam pendidikan kebangsaan dia ada berkaitan. Mampan. Untuk dalam pendidikan kebangsaan kita melihat kepada tanggungjawab penciptaan manusia itu, iaitu kekhalifahan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi. Mampan itu kita alihkan kepada kekhalifahan. Sebagai seorang manusia kita kena mampan. Sejahtera dalam madani. Kebahagiaan dan kejayaan sebenar di dalam pendidikan kita. Kerangka idea besar dalam pendidikan kita kena selarikan. Daya cipta pula untuk idea besar dalam pendidikan kebangsaan kita ialah menggilap potensi manusiawi. Menggilap potensi manusiawi. Kerana di dalam daya cipta ini jugakah yang akan boleh meleraikan segala isu, segala permasalahan, apa-apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-harian. Alright? Inovasi lah. Dan satu lagi hormat. Hormat kalau kita selarikan dengan idea besar dalam konsep pendidikan kebangsaan kita menuju kepada kepelbagaian.
kepelbagaian adalah aset dalam bingkai kesatuan. Maknanya kita percaya dan kita terima manusia ini pelbagai. Kan? Semua orang dia ada karakter sendiri. So kita raikan kepelbagaian ini. Kita raikan perbezaan pendapat. Kita raikan apa yang saja yang paling penting untuk memajukan sebuah organisasi, sebuah negara, sebuah institusi misalnya. Kita raikan kepelbagaian tersebut. Dan satu lagi, yakin, trust. Bila kita selarikan dengan pendidikan kebangsaan kita, idea besarnya ialah sistem responsif berteraskan nilai sejagat yang diperlukan untuk anak-anak kita menguasainya. Oleh yang demikian, sebelum anak itu menguasai, kita sebagai pendidik di negara kita ini haruslah terlebih dahulu memilikinya. Dan yang terakhir, ihsan. Ihsan kita sejajarkan dengan konsep idea besar pendidikan kebangsaan kita ialah ke arah asas mengangkat kemuliaan insan yang disebut berkali-kali di dalam buku Madani dan dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri, ucapan Yang Berhormat Menteri kita dan KPPM kita, iaitu di akhirnya konsep Madani ini ialah kita nak melahirkan karamah insaniyah. Sekian saja daripada kami bertiga. Andai kata apa kekurangan itu kami sebagai manusia biasa, kan? Kelebihan itu semuanya datang daripada Allah Maha Pencipta kita. Daripada saya sebagai selaku moderator pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, khususnya kepada yang berbahagia Datuk Pengarah dan juga pegawai-pegawai kanan di Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana sudi mengundang kami pada pagi ini. Guru insani, pemangkin generasi madani. Saya serahkan kembali kepada saudara pengacara majlis. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya dipersilakan Yang Berusaha Dr. Abang Ismail bin Abang Haji Julhi untuk menerima cenderamata dan sijil penghargaan. Dan seterusnya dipersilakan moderator kita Yang Berusaha Dr. Sufian bin Haji Khalid. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berusaha Puan PPD untuk menyampaikan cenderamata kepada Datuk Dr. Pengarah. Dipersilakan.